Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Salam sejahtera ke atas sekalian, sahabat-sahabat yang dikasihi. Rahmat Allah, barakah Allah. Rahmat Allah, barakah Allah. Maghfirah, pengampunan Allah dan redha Allah ke atas kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah seperti biasa kita mulakan majlis ilmu kita kuliah Riyadhus Salihin. Hari ini yang siri yang ke-100. Siri yang ke berapa ya? 142. Hari ini kuliah Riyadhus Salihin kita siri yang ke-142. Okey, insya-Allah muslimin muslimat dimati Allah sekalian, seperti biasa kita mulakan dengan Fatihah 10 ayat awal dan 10 akhir, Al-Kafi dan juga Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya Allah, ya Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami, min ladunka, daripada sisimu ya Allah, rahmatmu, kasih sayangmu, pertolonganmu, perlindunganmu ya Allah, pergantungan kepadamu ya Allah, pengaduan hanya kepadamu ya Allah. Rahmatmu ya Allah, kurniakanlah kepada kami dengan rahmatmu syurgamu ya Allah. Dengan rahmatmu ya Allah, perlindungan daripada api nerakamu ya Allah.
وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya Allah, tunjukilah ke dalam hati kami, Ya Allah. Wahayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami, Ya Allah, min amrina rasyada, dalam setiap urusan kami petunjukmu, Ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arda alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي
الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله صلاتي على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah. Ada sahabat kita yang baru kehilangan orang yang tersayang. Saya tengok ada khabar, subhanallah, ila hadrati nabiyyina al-mustafa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wali ahlihi wali ashabihi walil ulama walil umara walil muslimin al-muslimat wal mu'minat al-mu'minat ahya'i minhumul amwat. Buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, yang kita rindukan, yang kita dambakan syafaatnya, yang kita cinta, yang kita kasihi, dan buat ahli keluarga baginda serta para sahabat, para alim ulama, para pemimpin yang beriman yang soleh, kepada wali abaina wali ummahatina, kepada ibu bapa kita, walil muslimin muslimat, dan kepada seluruh umat Islam, wal mu'minin mu'minat, dan kepada seluruh orang beriman, al ahya'i minal amwat, sama ada hidup ataupun mati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, muslimin muslimat. Masya-Allah, Allahu akbar. Ramainya yang saya nampak. Masya-Allah. Ini hari Isnin kan? Warna olive. Ya, ini tudung warna olive. Ni tudung baik Ustazah Asma ni. Saya pakai yang owning hari ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Siapa yang nak beli, pergi ke Shopee kita. Tuan puan sekarang saya nak minta izin kejap, nak pergi jumpa anak-anak sekejap je. Tadi tu tak sempat. Kita nak mula pukul 7 tadi tu. Saya, anak-anak belum siap lagi untuk ke sekolah. Sekarang ni 7 anak semua pergi sekolah. Masya Allah. Yang kecil tu tadi kalah nursery. Tapi tak sempat jumpa tadi. Sebelum mula dia orang tak siap lagi. Jadi biasa sebelum dia bertolak akan salam kan. Kita doakan sikit. Saya minta izin sekejap. Lebih kurang 3 minit. InsyaAllah 3 minit. Boleh tunggu ya sahabat-sahabat. Boleh tunggu insyaAllah. Kejap ni.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah, Masya Allah. Muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan tenang, dalam keadaan kuat, dalam keadaan tabah, dalam apa juga keadaan. Saya tengok tadi ada soalan first lagi. Subhanallah, Allahu akbar. Ada soalan first lagi. Subhanallah, muslimi muslimat, berkenaan dengan Ustazah, bagaimana kita nak tenang. Ustazah, bagaimana kita nak tenang. Subhanallah, Allahu akbar. Muslimi muslimat di mata Allah sekalian, tidak ada hati yang sentiasa tenang, tidak ada hati yang sentiasa kuat, tidak ada hati yang sentiasa ceria, bahagia, gembira. Sebab hati kita ini sentiasa berbolak-balik, muslimi muslimat. Sebab itu di sana ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan inilah di antara doa yang paling kerap juga Nabi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, sabit qulubana, tetap teguhkanlah hati-hati kami ya Allah, ala dinika wa ala ta'atika, di atas jalanmu ya Allah, di atas jalanmu ya Allah, di atas agamamu ya Allah, wa ala ta'atika, dan di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Ali, muslimi muslimat dimati Allah sekalian. Kadang-kadang punca ketidaktenangan hati kita itu yang pertamanya kita kena cek. Apakah punca-punca? Kenapa hati kita tidak tenang? Apakah yang membuatkan hati kita resah gelisah, muslimi muslimat? Hati kita resah gelisah paling utama kerana kita jauh dengan Allah. Itulah sebab utama hati kita resah gelisah. Hati kita jauh dengan Allah. Mungkin zahir nampak kita solat, nampak kita berzikir, membaca Quran, bersedekah dan membuat amal-amal kebajikan, melakukan amal soleh. Allahu akbar. Tapi hati kita bagaimana? Hati kita bagaimana? Adakah hati kita rasa merindukan pertemuan dengan Allah? Adakah hati kita ini benar-benar mencintai Allah? Adakah hati kita ini rasa berdosa bila kita melakukan maksiat dan sebagainya? Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan kamu mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Sebab itu muslimi muslimat, jika hati kita tidak tenang, hati kita resah gelisah, perkara pertama yang kita buat adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Walaupun ketika itu masalah belum lagi nampak jalan keluar, kesakitan, ujian, subhanallah, belum nampak lagi. Masya Allah, walaupun dalam keadaan situasi yang buntu, terduduk, menangis, duduk terlantar pun menangis, apa pun yang mengganggu fikiran kita saat itu, biarlah lidah kita tetap menyebutkan kalimah-kalimah Allah. Sebutlah apa saja, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah pun boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah boleh. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Tak apa, kita macam mana pun duduk terbaring ke, sambil baring pun tak apa. Kan buatlah apa saja. Kadang-kadang tu kita ada, bila kita dalam keadaan tertekan, sedih dan sebagainya, kita akan buat sesuatu. Kan? Ada orang dia pergi duduk celah-celah almari ke, kan? Celah-celah baju ke. Macam-macam, ada yang berjalan, kan, keluar rumah ambil angin, ada yang bawa kereta tak ke mana. Masya Allah, Allah kuat. Macam-macam lah, kan, cara masing-masing kadang tu nak lepaskan rasa sedih, pilu di hati tu, kan. Tapi macam mana pun situasi kita tengah down, macam mana pun muslimi muslimat, subhanallah, memang bila kita down ni kita akan fikir yang bukan-bukan. Kita akan satu fikir bukan-bukan. Ada yang melukis, ada menulis. Subhanallah, betul? Macam-macam lah cara, kan. Tapi sambil-sambil tu zikrullah.
Sambil-sambil tu zikrullah. Sambil-sambil tu subhanallah, subhanallah. Buatlah macam mana cara. Selagi tidak melanggar syariat, subhanallah, maka buatlah. Lepas tu kita pun zikir sambil-sambil tu. Mudah-mudahan zikir tu mula-mula tak rasa lagi. Ada orang tu, saya zikir tak rasa tenang pun. Zikir sampai menangis. Zikir lagi. Nanti akan datang kemanisan daripada zikrullah dan kita akan tenang. Masya Allah. Ada yang tanya, Ustazah boleh gantikan puasa ibu saya? Boleh, memang kita waris gantikan. Sama ada suami gantikan puasa isteri gantikan puasa suami, boleh. Anak-anak, adik-beradik boleh. Semua ini waris semuanya. Masya Allah. Zikrullah dalam hati boleh. Kan kadang tu nak zikir pada mulut bergerak-gerak tu malu. Kan orang tengok malu. Boleh je dengan hati, dalam hati zikir. Subhanallah, sebenarnya zikir dalam hati tu yang payah. Muslimin-muslimat. Kadang-kadang saya latih kat diri saya. Duduk diam, lepas tu hati berzikir. Macam tu. Maksudnya tak nampak kan? Tapi tutup mata tu sebab nak bayangkan kalimah tu. Saya cuba sebut subhanallah, subhanallah, tapi kira. Cuba kira. Kadang-kadang kena latih zikir dengan hati. Tapi doa dengan hati kita selalu kan. Kita tengok ada orang buat maksiat, kita doa dalam hati. Macam tu kan. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku, kepada dia, ya Allah. Jangan doa pada dia je, doa pada kita juga. Ya Allah, tengok budak-budak muda. Ya Allah, kesian ibu bapanya. Ya Allah, jadikanlah dia anak yang baik dan anakku juga baik, ya Allah. Lebih kurang. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar. Hari ini hari Isnin. Hari ini berapa Ramadan, sahabat-sahabat? Berapa Ramadan? Hari ini berapa Ramadan? Subhanallah. Malam tadi malam yang ke-23 Ramadan kan? Malam yang ke-23. Maksudnya hari ini kena tetap. Sebenarnya bilangan zikir ni tak tetap pun tak apa. Ya, ini 23 Ramadan. Masya Allah, ini 23 Ramadan. Sebenarnya zikir ni tak tetapkan pun tak apa. Tapi bila kita tetapkan, ada disiplin. Ada disiplin. Ada disiplin, muslimin muslimat. Allahu Akbar. Ada yang tanya, Ustazah, apa hukum memberikan nafkah dengan duit yang haram? Sebenarnya duit yang haram ni, muslimin muslimat, paling utama kesan dia adalah hilang keberkatan. Tidak ada berkat. Bila tidak ada berkat, duit yang haram, kalau jelas haram ya, saya tak pasti tu. Sebab kadang-kadang kita orang kata haram tapi rupanya makruh. Kan mungkin harus. Wallahualam. Tapi kalau betul-betul duit tu haram, contoh rasuah ataupun daripada riba, rasuah, maka hilang berkat. Bila hilang berkat, ketenangan tidak ada, kebahagiaan tidak ada. Ada bahagia tapi bukan bahagia yang sebenar. Tempat tinggal, rumah yang kita beli jadi. Rumah tu sepatutnya membawakan kebahagiaan tapi jadi tidak. Subhanallah, kerana rumah yang tidak berkat. Sama juga dengan kenderaan, sama juga dengan makan minum yang kita beli lalu jadi darah daging. Itu akan membentuk hati seluruh ahli keluarga. Akan membentuk hati anak-anak. Itu yang kita bimbang, muslimin muslimat. Itu yang kita risau tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya kata Ustazah, macam mana nak kawal emosi marah? Allahu Akbar. Saya pun sentiasa berjuang untuk mengawal marah ni. Sentiasa berjuang. Ada waktunya menang, ada waktunya kalah. Saat kalah dengan emosi marah, kita bangun, kita bangkit dengan kita buat sesuatu lah. Kan, saat menang, Alhamdulillah, syukur. Saat kita kalah, maka jangan mengalah. Terus bangkit, istighfar, mohon maaf. Kan, perbetulkan apa yang kita dah beri damage daripada marah tu. Biasanya bila kita marah yang tidak bertempat sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya, ada kerosakan yang berlaku. Kan, ada kerosakan yang berlaku. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi bila kerosakan berlaku, kena kontrol, kena damage control kan. Kena baikilah sikit yang mana kita mampu. Itulah macam mana kita manusia. Tapi macam mana nak mengawal tu, muslimin muslimat, ya, bila kita terlalu nak marah,
kita sebut auzubillahi minasyaitanirrajim. Itu memang disebutkan apabila kamu nak marahkan, fasta'iz billah. Nabi pernah tengok ada seorang yang sangat marah ni, tengah marah ni. Lepas tu Nabi kata fasta'iz billah. Mohonlah perlindungan dengan Allah. Perlindungan daripada apa? Auzubillahi minasyaitanirrajim. Aku mohon perlindungan daripada syaitan yang direjam. Masya Allah, terima kasih yang bertanya. Ustazah tak ada kuliah ke? 2 malam tak ada. Ada orang tunggu kuliah malam. Itulah hari tu saya kata nak buat siap malam kan. Tapi Sabtu malam tak larat. Memang saya terlalu penat. Malam tu sebab program daripada pagi sampailah pukul 10 malam. Jadi Masya Allah memang tak mampu muslim Ismat. Program terus menerus. Kemudian Subhanallah, Allah Akbar. Lepas tu semalam pun saya kurang sihat. Tu yang wallahu a'lam, minta maaf sangat-sangat. Masya Allah, Allah Akbar. Okey. Okey, tunggu rupanya. Masya Allah. Okey. Sekarang kita nak baca. Muslimi muslimat, kita kuliah Riyadhus Shalihin siri yang ke-120. 100 berapa hari ni? 142. Kita kuliah Riyadhus Shalihin siri yang ke-142. Masya Allah, 142. Masya Allah, subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita masih lagi dalam bab bersegera melakukan kebaikan. Sekarang kita nak bacakan. Dan bila kita baca ni akan menjawab beberapa soalan. Masya Allah. Kita akan bacakan hadis Nabi yang kedua. Hadis Nabi yang kedua. Saya baca, muslimin muslimat dengar. Sama-sama kita hayati hadis ni. Muslimin muslimat boleh ikuti juga ya. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sirwa'ah Uqbah bin Haris. Saya baca, tuan-puan ikut ya. Radhiyallahu anhu qala Sallaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-asr fasallama summa qama musri'an. Boleh ikut tak? Sahabat-sahabat boleh ikut ya. Fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisa'i fafazi'an nasu min sur'atihi fakharaja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi qala dhakartu shay'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani fa'amartu biqismatihi. Rawahul Bukhari wa fi riwayatin lahu kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqah fakarihtu an ubayyitahu. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey. Hadis Nabi berkaitan dengan bersegera melakukan kebaikan. Okey, kita bacakan terjemahannya. Daripada Abu Sirwa'ah, Uqbah bin Al-Haris berkata, saya pernah melakukan salat asar di belakang Nabi SAW di Madinah. Siapa yang cerita ni? Tuan-tuan boleh tuliskan ya. Sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Al-Haris. Uqbah Al-Haris. Uqbah bin Al-Haris berkata, saya pernah melakukan solat asar di belakang Nabi SAW di Madinah, di Masjid Nabawi. Solat berjemaah dengan Nabi, duduk belakang. Kemudian setelah mengucapkan salam,
beliau berdiri dengan tergesa-gesa. Siapa beliau ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri dengan tergesa-gesa. Kemudian melangkahi. Subhanallah. Kemudian melangkahi pundak orang-orang para jemaah untuk menuju ke salah satu bilik isterinya. Orang-orang merasa khawatir kerana melihat sikap baginda Nabi yang terburu-buru itu. Selanjutnya Nabi SAW keluar lagi menemui mereka dan beliau mengetahui bahawa mereka sangat hairan dengan ketergesaan Nabi SAW. Lantas beliau bersabda, saya teringat pada potongan emas yang ada di tempatku, maka saya tidak senang kalau benda itu mengganggu fikiranku. Oleh kerana itu, saya menyuruh supaya benda tadi dibahagi-bahagikan. Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Bukhari yang lain disebutkan, saya meninggalkan di rumah potongan emas dari pemberian sedekah. Maka saya tidak senang kalau sampai menyimpannya, menginapkannya. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Okey, cuba kita bayangkan situasi ni. Rasulullah SAW jadi imam. Kemudian sahabat-sahabat di belakang ni jadi makmum ni. Kemudian lepas Nabi bagi salam dia, Nabi bangun dengan cepat. Nabi bersegera. Macam tergopoh-gapah begitu. Subhanallah. Nabi bangun. Okey. Bangun tergesa-gesa dengan segera. Nanti kita jawab soalan pasal zakat tu. Okey, subhanallah. Nabi bangun bersegera. Nabi bersegera bangun. Muslimin muslimat. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian Nabi pun masuk menuju ke salah sebuah rumah isteri. Lepas tu, bila Nabi keluar balik, Nabi tengok sahabat-sahabat Nabi dalam keadaan yang terkejut. Macam tak pernahlah Nabi begitu. Lepas solat bersegera bangun, tidak. Nabi biasa akan duduk dulu dan sebagainya. Tenang-tenang. Okey. Tapi kali ni selepas bagi salam, Nabi terus bangun dan bersegera. Kan dah keadaan tergopoh-gapah. Subhanallah. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Kemudian kalau kita baca, orang ramai terkejut dengan ketergesaan baginda. Sesungguhnya baginda keluar kepada mereka, lalu mereka melihat mereka keheranan dan ketergesaan. Dengan ketergesaan-gesaannya, baginda pun bersabda, aku telah teringat beberapa ketulan emas ataupun perak yang ada pada kami, maka aku tidak mahu ia menghalangku daripada menumpukan perhatian kepada Allah. Lalu aku menyuruh supaya ia dibahagikan. Subhanallah, muslimin muslimat, Nabi Muhammad SAW dikatakan tidak pernah menyimpan harta di dalam rumah. Harta yang ada adalah untuk sekadar cukup saja, tidak ada lebih. Kalau pakaian hanya beberapa helai, 2 helai, 3 helai begitu saja. Maksudnya yang cukup-cukup saja. Makanan juga tidak disimpan. Biasanya bila sampai sebelum masuk malam, sebelum waktu maghrib, jika ada apa pun harta di rumah, akan dibahagi-bahagikan dulu kepada asnaf fakir miskin. Subhanallah, Nabi tidak mahu meninggal dalam keadaan menanggung beban harta untuk dihisap. Dan Nabi ingin menunjukkan contoh kepada kita. Walaupun sangat mustahil untuk kita mengikuti apa yang Nabi buat, tapi sekurang-kurangnya kita tidak terlalu jauh sangat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu, ketika Nabi solat, boleh jadi terlintas wallahu alam ingatan terhadap satu harta, yang mana harta itu telah mengganggu ketenangan, kekhusyukan, tumpuan di dalam solat. Jadi Nabi SAW, Masya Allah, Nabi SAW tanpa melengah-lengahkan, menyelesaikan. Tajuk kita apa? Fastabiqul khairat, bersegera melakukan kebaikan. Jadi yang pertama pengajaran daripada hadis ini, Nabi tidak menangguhkan apa saja yang terfikir untuk melakukan kebaikan. Sebab Nabi sendiri tidak tahu bilakah waktu kematiannya. Seperti mana kita, kadang-kadang kan kita terlintas sesuatu ketika solat, tetapi sesuatu yang kita terlintas itu mestilah perkara yang baik. Jangan kita layan lintasan-lintasan yang buruk di dalam ketika solat. Lintasan yang baik pun kita kena segera menumpukan kembali kepada Allah. Lalu kita tidak mahu ia mengganggu fikiran kita, maka kita bersegera menyelesaikannya. Berkaitan, dan Nabi terganggu dengan urusan kebaikan, dengan urusan amal soleh, iaitu bersegera bersedekah. Subhanallah. Muslimin muslimat. Kemudian yang kedua, muslimin muslimat, apa pengajaran pada hadis ini adalah apabila kita berniat untuk melakukan sesuatu kebaikan, jangan ditangguhkan.
Banyak keadaan pengalaman kita sendiri, bila kita tangguhkan nak buat baik, maka kita tak jadi buat baik tersebut. Perbuatan baik kita tu jadi tak jadi. Bila tangguh-tangguh, lama-lama kita mungkin lupa, mungkin situasi yang kita nak buat tu dah tak wujud. Sebab tu kalau terlintas nak sedekah, terus ambil telefon terus transfer. Terlintas untuk mesej, terlintas mesej-mesej yang baik. Kan, sama ada nak beri maaf, minta maaf ke, kan, mesej-mesej adalah sesuatu persoalan orang yang perlu kita segerakan, nak mesej untuk gembirakan hati orang. Muslimin muslimat, kita tidak tahu. Kadang-kadang kita tangguh, kita rasa masa masih ada. Kadang-kadang kita nak buat sesuatu yang menggembirakan hati pasangan, menggembirakan hati anak-anak, menggembirakan hati ibu ayah, menggembirakan hati adik-beradik. Tapi sikap menangguh. Sebab itu antara kerugian besar manusia sebenarnya adalah sikap menangguh. Maksudnya, kita boleh buat sebenarnya. Kita ada masa sebenarnya. Kita ada ruang sebenarnya. Kita ada peluang, bukan tidak ada. Tetapi sikap suka menangguh menyebabkan kita menjadi orang yang sangat rugi. Perasan atau tidak? Orang yang sangat rugi. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat di mata Allah sekalian. Saya ada banyak kisah orang-orang yang menyesal untuk jadi isteri yang baik, menyesal tidak sempat jadi isteri yang baik, suami dah meninggal. Banyak kisah yang saya jumpa, kan, selepas isterinya meninggal, seorang suami, saya ingat kes klien saya dulu, seorang suami yang tidak boleh memaafkan dirinya, subhanallah. Isterinya meninggal dalam situasi dia ego, dia sombong. Subhanallah, dia ego, dia sombong. Dia berlaku kasar kepada isterinya saat isterinya hidup. Sedangkan isterinya tu melahirkan anak seorang demi seorang dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya tak ingat exactly kisah dia. Saya tak ingat. Tapi dia cuma kesimpulan, dia kata dia hidup sekarang dengan penyesalan demi penyesalan. Dia hidup dengan penyesalan. Biar setiap hari bila nak buat sesuatu, dia kata mesti datang lintasan. Kenapalah aku tak buat perkara ni kepada isteriku dulu. Mesti macam tu. Lepas tu bila dia tengok ada lelaki lain layan seorang wanita dengan baik. Kenapalah, kan, aku tidak melayani begini seperti mana orang tu layan. Kalau tidak, mesti isteriku sangat bahagia. Lepas tu dia teringat bila malam-malam dia teringat. Bila dia dengar suara isteri dia kadang menangis-nangis setiap malam. Menangisi, kan, sedih. Tapi dia buat-buat tak dengar. Dia teringat bila nak tidur, kenapalah dulu aku tidak berusaha untuk memeluk isteriku sekian-sekian. Begitu. Ramai mana anak-anak menyesali setelah ibu ayah meninggal dunia. Allahu Akbar. Ada seorang anak ni, dia cerita, dia kata, Ustazah, saat ayah saya masih ada, saya ego Ustazah. Sebab saya nak marah sangat pada ayah saya, sebab dulu ayah saya pernah paksa saya untuk belajar sekian-sekian. Saya terlalu tegas. Saya tegas sekian-sekian. Saya terpaksa ikut. Tapi saya belajar bukan apa yang saya minat. Saya tujuk, saya memberontak. Kemudian bila saya dah besar, saya rasa macam saya dah ada power. Kan, dah ada kerja, dah ada sekian-sekian. Jadi, saya ikut kepala saya. Saya tak balik ziarah. Saya tak balik, saya buat tak tahu. Saya nak tunjuk saya memberontak. Bahkan bila saya buat salah, saya salahkan ayah. Saya kata sebab ayahlah saya jadi macam ni. Sebab ayahlah saya kurang berjaya. Kalau saya dapat belajar apa yang saya minat. Macam itulah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Jadi, kita jangan tangguh. Bila kita niat nak buat sesuatu kebaikan, jangan tangguh. Sebab bila tangguh, kemungkinan besar kita tidak ada kesempatan untuk melakukannya. Perasan tak muslimin muslimat? Sebenarnya kita bukan tak ada masa, bukan tak ada peluang, bukan tidak ada ruang. Tetapi sikap kita menangguh. Dan kisah Nabi SAW yang kita bacakan pagi ini adalah satu contoh Nabi bila terlintas sahaja, bersegera, Nabi terus. Nabi tidak tangguh sebab Nabi kata tidak mahu ada sesuatu yang mengganggu fikiran. Tidak mahu ada sesuatu yang mengganggu fikiran. Kan memang betul. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ada yang bertanya berkenaan dengan suami tidak mahu mengeluarkan zakat walaupun dipujuk. Ini bukan kes pertama saya dirujuk. Masa saya kerja Jabatan Agama dulu memang banyak sangat kes macam ni.
kesannya anak-anak bermasalah, rumah tangga bermasalah apabila tidak dikeluarkan zakat. Zakat ni maksud dia penyucian. Zakat juga maksudnya berkembang. Zakat juga membawa maksud bertambah-tambah barakah. Jadi siapa yang keluarkan zakat daripada harta, siapa yang keluarkan zakat daripada harta, zakat harta ke, zakat pendapatan ke, zakat simpanan ke, zakat peternakan, pertanian, zakat fitrah ni ke kan. Subhanallah, muslimin muslimat, hartanya akan bertambah, hartanya semakin berkembang. Itulah sebenarnya yang Allah ingin lakukan. Harta-hartanya akan dibersih, disucikan. Jika ada bercampur yang syubhah, insya-Allah dengan zakat akan disucikan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sekiranya suami tidak mahu membayar zakat, maka si isteri boleh bayarkan. Si isteri boleh. Contoh zakat fitrah ni, tak apalah isteri pergi bayar. Kan? Niatkan untuk anak-anak, bayar untuk anak-anak, bayar untuk... Ya, memang betul. Itu sebenarnya kewajipan suami. Tapi kalau suami enggan dan isteri memahami dan isteri tahu, isteri bayar. Ustazah, macam mana dengan pendapatan? Saya ada kisah begini. Ada seorang isteri ni memang suami tak nak bayar, tapi dia suri rumah. Suaminya kerja, dia suri rumah. Dia kata, Ustazah, macam mana ya? Suami ni tak nak bayar zakat, tak pernah bayar zakat. Saya tak tahu nak macam mana. Lepas tu saya cadangkan, saya kata macam ni lah, lepas pujuk dah, doa dah, apa semua, puan boleh bayar zakat duit yang suami bagi pada puan tu, ataupun puan boleh ambil senyap-senyap duit daripada suami. Pandai-pandailah, mungkin puan tahu caranya untuk tujuan membayar zakat. Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian pendek cerita, wallahu alam, memang patutnya suami ni lah kena niat berzakat. Sebab dia kata, saya dah rasa macam tak tenang, anak-anak saya bermasalah Ustazah. Saya tak tahu, saya cek, saya rasa mungkin punca tak bayar zakat. Saya dah cuba didik, tak tahulah, susah sangat nak bentuk akhlak anak ni. Kan, belajaran anak, akhlak lah paling utama, adab, susah lihat nak solat, macam-macam lah. Lepas tu saya kata, usahalah puan, bagilah berapa yang mampu, yang puan ada. Puan niatkan, bagi tahu ni saya bayar zakat bagi pihak suami contoh. Padahal suami tak tahu ni, suami tak niat. Dari sudut sah muslimin muslimat, sah ke tak sah tu, kalau sebenarnya orang yang dapat hasil itulah kena bayar zakat. Kalau dari sudut sebenarnya sepatut kaedah caranya. Tapi si isteri ni nak buat, dia kata saya nak buat macam tu. Boleh tak? Saya kata buatlah puan. Puan niat. Mudah-mudahan ada hikmah, ada sesuatu yang Allah tunjukkan. Lepas tu lama tak jumpa apa semua, jumpa balik. Dia kata, Ustazah, alhamdulillah, menangis-nangis dia. Dia kata, alhamdulillah suami saya dah mula bayar zakat. Kenapa puan? Apa yang berlaku? Kan saya bayarkan juga, walaupun suami saya tak tahu apa semua. Yang suami saya bagi belanja, saya bagi tahu dia. Akhirnya saya kata saya buat bayar zakat bagi pihak awak. Lepas tu Ustazah, suami ni bila tahu saya buat macam tu, saya ingat dia nak marah saya, tapi wallahualam Allah lembutkan hati dia. Dia menangis. Dia kata dia sombong. Dia sombong dengan Allah, suami ni kata. Sebab apa? Dia merasakan bahawasanya suami ni kata dia rasa dia cukup makan. Faham tak? Alasannya, kita kan cukup makan je. Kita ni yang patut minta dapat bantuan. Lepas tu suami ni cakap, sebab kami ni berhutang Ustazah. Yelah, kami beli rumah, hutang bank, kami beli kereta, hutang bank. Lepas tu ada hutang personal. Itulah hujah suami saya. Dia kata kita ni orang yang bukan orang yang mampu pun nak bayar zakat. Tapi rupanya Ustazah, bila saya start buat macam tu, walaupun sembunyi, senyap-senyap, Masya Allah, ada kesan yang berbeza juga pada diri suami saya. Subhanallah. Itu yang dia menangis tu Ustazah. Itu yang dia menangis. Dia kata dari segi rezeki, jumlah rezeki dia bertambah. Dia pun pelik macam mana rasa macam rezeki ni cukup je, lebih cukup daripada dulu. Subhanallah. Kedua, ketenangan hati. Adalah beberapa perkara. Lalu suami ni kata patutlah rupanya isinya buat bayar zakat begitu. Akhirnya suami ni pun bayar zakat. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kalau dulu ada kes-kes masalah rumah tangga, saya akan cek rukun iman, rukun Islam dulu. Sebelum, walaupun suami mengadu masalah anak, masalah rezeki, masalah duit, suami ni mengadu macam-macam lah masalah ni. Kalau orang lelaki datang mengadu, saya akan cek, kita cek rukun Islam dulu ya encik. Saya mengadu masalah isi saya ni Ustazah, apa kaitan dengan rukun Islam?
Saya kata, encik, hidup kita sebagai orang Islam tak boleh lari. Kalau rukun Islam ni 5 tak buat 1 jadi kosong. Bukan 5 tolak 1 jadi 4. Bukan 5 tolak 2 jadi 3. Tapi rukun Islam ni 5 tolak 1 jadi kosong. Rukun ni macam solat juga encik. Ada 13 rukun. Tak buat 1 tak sah solat. Kalaulah rukun Islam kita tak buat 1 tak sah Islam kita. Kalau tak sah lah Islam encik, Islam saya, Islam kita ni, maka macam mana hidup kita nak tenang? Bagaimana hidup kita nak berkat? Bagaimana nak dapat pertolongan Allah? Bagaimana kita duk minta rizki daripada Allah kan encik kan? Tapi kita ini tidak tunaikan permintaan Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi rukun Islam ada 5. Saya kata cek syahadah. Okey, saya ucap syahadah ustazah, ya. Tapi encik ada buat tak perkara-perkara yang membatalkan syahadah? Itu yang saya tanya. Ada tak encik buat perkara-perkara yang membatalkan syahadah? Ucap syahadah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul. Tapi cuba cek ada tak perkara yang encik ataupun yang tuan puan lakukan yang boleh membatalkan syahadah. Apa dia? Contohnya, melakukan perkara syirik. Ada menggunakan tangkal-tangkal. Ada baca perkara-perkara mentara-mentara ke? Ada minta tolong bomoh-bomoh ke? Ada ke buat-buat ni gini. Okey, kata tak ada. Okey, cek yang kedua iaitu solat. Rukun Islam yang kedua solat. Bagaimana dengan solat? Ramai yang tersekat bila solat. Minta maaf ya, pengalaman saya handle masalah rumah tangga masa saya bertugas dulu sebagai ketua unit cara sampai sekarang. Bila masuk soalan kedua, ramai yang tersekat. Ada yang daripada 100 klien, lebih kurang dalam 95 orang tak solat dengan sempurna. Solat kejap, ada tinggal, maksudnya tak cukup 5 waktu. 95 orang pada 100. Maksudnya kalau pengalaman kami lebih kurang 95% umat Islam kita tidak solat. Yang datang mengadu masalah rumah tangga. Ada 5% yang solat jaga tapi tetap ujian sangat berat. Okey, muslimin muslimat. Lepas tu pergi pada puasa. Bila tanya puasa, puasa ustazah nak raya kan? Mesti puasa. Ni. Tapi puasa yang sebenar je. Puasa yang tahan perut tu hanyalah puasa zahir. Tapi sebenarnya yang Allah minta, yang Allah mahu daripada kita, daripada puasa tersebut adalah menahan lidah daripada perkataan keji, menahan tangan juga, menahan telinga, menahan mata, menahan muslimin muslimat. Sebab itu puasa ini dia belajar kita menahan, bukan menahan lapar saja. Menahan mata, menahan telinga, menahan lidah, menahan segala perbuatan kita daripada melakukan perbuatan yang mengundang daripada dosa dan maksiat. Allahu Akbar. Okey, lepas tu pergi kepada apa? Zakat. Yang ni ramai tersekat. Yang ni paling ramai. Tadi solat, zakat juga paling ramai. Subhanallah. Bila saya kata encik dalam tak pernah bayar zakat, tak. Encik pergilah ke Baitul Mal, encik jangan tangguh. Sebab tak tahu mati bila masa. Azab seksa bagi yang tak bayar zakat sangat dahsyat. Kalau ingat cerita Rasulullah zaman Rasulullah, bagaimana ya orang yang tidak bayar zakat ni diperangi. Dahsyat. Bukan sahabat Nabi nak perangi sebab nakkan sangat harta tu. Bukan sebab nak sangat harta orang tak nak bayar zakat ni. Islam satu agama yang tidak berkehendakkan pun kepada harta. Tidak berkehendakkan pun kepada harta. Subhanallah. Maksudnya, jika tidak ada harta sekalipun, Islam tetap akan dinaikkan oleh Allah dengan apa jua cara, muslimin muslimat. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, siapa yang kenapa sehingga diperangi orang yang tidak bayar zakat? Kerana mereka sedang menentang Allah. Ini golongan penentang-penentang Allah. Bagaimana ya golongan penentang Allah? Masya Allah, bagaimana ya golongan penentang Allah boleh nak hidup tenang, nak hidup bahagia, nampak bahagia gembira tapi hati tidak tenang, tak boleh nak tipu muslimin muslimat. Okey, Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, biasanya bila tanya zakat bermasalah. Lepas tu saya kata macam ni encik, sebelum saya panggil isi encik, sebab encik mengadu isi bermasalah kan, encik bayar zakat dulu, encik bayar zakat. Sementara 2 minggu lagi kita nak jumpa, encik pergi bayar zakat, bersegera, tak tahu mati bila masa. Oh ustazah, kalau macam tu banyak zakat saya nak kena bayar ni, sebab 20 tahun dah kerja tak pernah bayar.
oi saya tak mampu nak bayar. Macam ni, encik pergi dulu. Encik tanya kaunter, berapa jumlah? Keluarlah jumlah 10,000 ke? Encik jangan pening. Encik bayar berapa encik mampu dulu. Kalau encik ada RM50, bayar je RM50 dulu. Tak ada RM50, RM30, bayarlah. Oh tak ada juga RM10, bayar apa yang ada dulu encik. Yang penting encik dah niat untuk bayar. Dan encik dah mulakan dah bayar. Mudah-mudahan kalau encik meninggal sebelum habis bayar 10,000 tu, Allah ampunkan dosa kita. Allah ampunkan. Allah nak tengok niat kita. Allah nak tengok usaha kita. Sama macam kisah lelaki yang bunuh 100 orang tu kan. Dia tak sempat bertaubat, dia tak sempat buat amal soleh. Dia dalam perjalanan baru. Tapi hati dia tu memang dah bertaubat, hati dia tu dah menyesal. Tapi dengan rahmat Allah, Allah ampuni dia. Dia tak sempat buat amal soleh, tak sempat lagi nak buat ibadah-ibadah tu. Sepanjang hidup dia buat maksiat, buat dosa sampai bunuh 100 orang. Itu kisah hadis yang sahih, riwayat yang sahih daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab itu samalah dengan orang bak solat. Kan? Masya Allah, saya 2-3 hari ni asyik jumpa isteri-isteri yang peluk saya menangis-nangis pasal suami tak solat. Ustazah doakan. Umur dah 50 lebih dah ni yang datang ni. Yang datang jumpa saya ni dah 50 lebih, ada yang 40 lebih. Peluk nangis-nangis. Saya ingatkan apa? Sebab saya selalu jumpa dia. Dia kuat bersedekah, selalu bagi sedekah. Bagi bukan sikit, apa yang ada dia bagi. Ada yang bagi 2,000, ada yang bagi 5,000, subhanallah. Lepas tu peluk. Ustazah, ini infak saya wakaf untuk perkampungan hijrah. Nangis-nangis. Saya nak minta satu je daripada Ustazah. Suami saya sebenarnya dah lumpuh dah. Dah stroke dalam berapa tahun? 4 tahun ke 5 tahun. Walaupun dia dah stroke, Ustazah, dia dah lumpuh, dia tetap tak nak solat, Ustazah. Daripada sejak kahwin sampai sekarang, Ustazah, suami saya tak solat, tak nak solat, Ustazah. Sekarang ni bila dia stroke, dah lumpuh macam ni, saya pujuk dia juga nak solat. Saya nak ambilkan wudu apa, dia tak nak solat, Ustazah. Saya tak tahu kenapa dia tak nak solat. Masya Allah. Saya jumpa berapa orang dalam 3-4 hari ni. Saya pergi ceramah, lepas tu ada kuliah duha, lepas tu adalah saya bertemu. Peluk nangis-nangis, Ustazah, tolong Ustazah. Saya pun terus tanya, siapa nama suami puan? Lepas tu terus doa masa tu juga, supaya Allah bukakan pintu hati untuk solat. Dia kata, Ustazah, sekarang ni saya nampak kesan pada anak-anak. Anak-anak saya pun dah besar, dia dah kahwin, Ustazah. Dia dah kahwin, ada yang, yelah dah besar. Mereka pun, Ustazah, mula berani meninggalkan solat. Saya tak tahu nak macam mana. Daripada kecil, saya takut anak-anak saya ni ikut ayah dia. Punya saya jaga, saya didik, saya bertegas sangat pasal solat. Mereka jaga solat, Ustazah. Tapi sekarang, anak-anak ni dah besar. Anak dah berkahwin, anak dah bekerja. Mereka, saya tahu, mereka mula meninggalkan solat. Allahu Akbar. Saya tahu daripada mana? Daripada isterinya. Saya nampak dengan mata saya. Saya tak boleh nak menegur dah, Ustazah. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya, dan bila saya tegur anak-anak, saya kata, ayah pun tak solat. Ayah okey je. Ayah pun tak solat. Allahu Akbar. Sebenarnya berat. Saya menangis bila dia sebut bab anak. Saya kata, Allahu Akbar, saya faham beratnya puan membesarkan anak untuk solat, dan waktu yang sama anak-anak tengok ayah dia tak pernah solat. Dia solat, ayah dia duduk baring tengok TV, ayah dia sekian-sekian. Kalau berjalan pun dia kata, Ustazah, kalau pergi jalan-jalan musafir kan, dia berhenti untuk kami solat. Tapi dia duduk dalam kereta, dia menunggu je. Dia isap rokok ke, dia menunggu. Kami turun solat, tapi dia tak. Macam mana, Ustazah, saya dah 20 tahun lebih, kat 30 tahun dah menahan rasa ni. Sedih. Ya Allah, itulah suami yang saya sayang. Suami saya kasih. Dia baik, Ustazah, yang lain semua baik. Cuma buat solat je. Allahu Akbar. Sebenarnya bukan seorang dua, memang ramai sangat yang ada masalah seperti ini. Sebab itu saya jumpa ramai bila nak berubah, nak berhijrah, perempuan yang mula dulu. Lepas tu yang isi kata, Ustazah, saya mengaku, Allah Akbar, betul kita tak berdaya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, kamu tidak, innaka la tahdi, kamu tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu cinta. Sesungguhnya hidayah itu milik Allah. Saya pun kata, saya kata macam ni pada isteri ni, saya kata begini puan rasa sedih kan? Sedih, Ustazah. Setiap hari, Ustazah, saya tak pernah berlalu satu hari tanpa rasa sedih dan terkilau melihat suami tak solat.
Saya kata, ya Allah, besarnya pahala yang Puan kumpulkan selama berpuluh-puluh tahun. Dan inilah jalan dan laluan yang Puan akan dapat syurga Allah. Kita punya ujian yang masing-masing. Masing-masing ada ujian masing-masing. Masing-masing ada ujian yang berbeza. Kita tak sama ujian muslimin-muslimat. Kalau kita dengar orang ujian tu, kita ada ujian. Saya juga ada ujian. Tuan-puan pun ada ujian. Jalan ke syurga berbeza-beza. Tapi kita tahu antara pintu syurga yang utama adalah babus sabr, iaitu pintu orang-orang yang sabar. Sebab itulah Allah mesti adakan dalam hidup kita ini jalan-jalan untuk kita dapat sabar tu. Jadi wanita ni dapat pahala 30 tahun kahwin dengan suami tak solat, 30 tahun pahala sabar. Saya bagi tahu isteri ni, saya kata, puan-puan jangan putus asa. Walaupun pada saat akhir suami ni nak hembuskan nafas, ataupun saat akhir puan nak hembuskan nafas, puan jangan sekali-kali putus asa dengan rahmat Allah. Kalau nampak suami dah nak nazak, nak meninggal, lepas tu dia masih tidak solat, maka puan jangan putus asa. Jangan sekali-kali macam tak ada harapan lah nak ya Allah, dia mati dalam keadaan tak solat. Jangan putus asa, terus berdoa sampai akhir. Serahkanlah kepada Allah. Allahu Akbar. Walaupun kita tahu berat sangat dosa ni. Muslimin muslimat, kita semua sekarang ada ujian masing-masing kan. Macam-macam cerita. Kalau saya nak cerita bahagian saya ada cerita saya. Tuan-puan ada cerita tuan-puan. Tak sama cerita kita. Walaupun kita nampak orang tu semua okey, semua bahagia, semua tenang, semua cukup, kita tak tahu apa yang dia lalui di sebalik. Muslimin muslimat, jalan cerita hidup kita berbeza. Tapi sebenarnya semua jalan-jalan yang dapat menghimpun pahala sabar itu adalah jalan ke syurga. Masya Allah. Jalan-jalan untuk menuju ke pintu sabar itu adalah laluan ke syurga. Subhanallah, melalui babus sabri. Allahu Akbar. Lepas tu ada pula yang seorang ibu datang, peluk juga macam tu kemarin. Bukan hari Sabtu. Peluk, nangis. Umur 60 lebih dah. Kan saya rasa memang nampak dah tua. Ke 70 lebih. Nangis. Sampai basah tudung saya. Macam dia kata, minta maaf lah Ustazah, basah tudung Ustazah. Saya kata tak apa. Kenapa makcik? Makcik sedih sangat kenapa? Ustazah, makcik sedih. Makcik sedih anak-anak makcik tak solat. Anak-anak makcik tak tutup aurat. Makcik sedih. Ustazah, makcik yang salah. Makcik salah. Makcik tak didik anak-anak solat tutup aurat. Makcik dapat hidayah pun akhir-akhir ni Ustazah. Makcik sedih Ustazah. Salah makcik, kesian anak-anak. Lepas tu dia kata, Ustazah, bila makcik ajak, mereka kata, alah mak pun baru hijrah. Alah ibu pun baru je hijrah. Ibu tak payah nak paksa orang lah. Ibu masa muda, ya dulu pun sama. Nak jawab. Nanti orang macam, orang dah tua macam ibu, orang berubah lah. Ibu jangan nak paksa-paksa orang. Macam tu. Tapi Ustazah, saya bimbang, saya takut Ustazah. Kalau saya mati Ustazah, saya nak jawab apa depan Allah besok? Kalau saya mati Ustazah, dalam kubur Ustazah, anak-anak saya tak solat, saya kena seksa, saya takut. Ustazah, kalau saya dalam kubur besok, saya kena seksa sebab anak saya tak tutup aurat Ustazah. Memang salah saya dengan suami Ustazah. Kami bagi bebas, kami kata tak nak paksa, kami bagi bebas, sekian-sekian. Kami kata tunggu ikhlas dulu baru solat. Tak apa, kalau diorang tak ikhlas tak apa, jangan paksa. Pasal tutup aurat kami juga buat macam tu. Ya Allah, kami baru faham rupanya bab kewajipan ni kena paksa. Tu apa sekian, bab kewajipan ni memang kena paksa. Sama lah macam nak pergi sekolah. Kalau boleh kita ni nak pakai baju biasa je kan. Daripada pakai baju sekolah kena gosok ni. Tengok cerita-cerita Mak Saleh kan seronok. Pergi sekolah pakai baju biasa. Tapi dah peraturan. Kena paksa jugalah. Kalau diberi pilihan nak je pakai baju biasa, mana baju yang ada. Lepas tu, bila dah masuk sekolah, kena ikutkan peraturan kan. Dah waktu sekolah masuk 7.30, 7.30 lah. Kita tak boleh ikut suka hati kita masuk 8.30, pukul 9. Kalau ikut waktu suka hati, memang cikgu suruh berhentilah. Minta maaf puan, tuan, puan. Sebab tuan-puan buat macam sekolah ni, sekolah tuan-puan. Sesuka hati je pakai baju. Sesuka hati je, sesuka hati saja. Datang pukul berapa,
minta maaf lah tuan-puan buat sekolah sendirilah. Sekolah kami ada peraturan. Kalau tak boleh ikut peraturan, maka pergilah tempat lain. Tak payah, tak boleh. Subhanallah. Muslimin muslimat, agama Islam ini ada peraturan. Dan bila peraturan dan kita ini mengaku kita agama Islam, maka wajib, kena paksa. Ikhlas tu nombor 2. Ikhlas tu nombor 2. Maksudnya insya-Allah buat dulu, ikhlas akan datang. Jangan tunggu ikhlas. Kalau buat kewajipan tunggu ikhlas, tak apa nak, kamu tak ikhlas lagi. Umur 10 tahun tak ikhlas lagi. Umur 15 tak ikhlas lagi. Tak apa, nanti kamu dah ikhlas, kamu pakailah tudung. Kamu dah ikhlas, kamu solatlah. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Kita sampai sekarang pun berjuang. Betul kan? Untuk ikhlas dalam solat. Untuk ikhlas dalam bersedekah. Ikhlas dalam menutup aurat. Ikhlas. Ikhlas ni perjuangan sampai mati. Muslimin muslimat. Sebab itulah Allahu Akbar. Ibu ni saya kata, makcik dah bertaubat kan? Dengan kelalaian dah ustazah menangis hari-hari. InsyaAllah kalau makcik meninggal sebelum anak, dalam keadaan anak belum berubah, InsyaAllah makcik diampunkan Allah dosa. Makcik tidak menanggung lagi. Makcik dah buat tanggungjawab makcik. Makcik dah tegur kan? Dah pujuk, dah macam-macam cara. InsyaAllah makcik tidak menanggung lagi. Makcik jangan hukum diri makcik. Allah tidak hukum. Allah tidak menghukum makcik. Jangan makcik pula lebih-lebih menghukum diri sendiri. Berkenaan dengan anak-anak, saya terus kongsikan satu doa yang Nabi Ibrahim baca untuk zuriat keturunannya. Dalam surah apa ya Ustaz? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Surah Ibrahim ayat. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Surah Ibrahim ini doa Nabi Ibrahim. Dan siapa yang ada masalah, suami tak solat, isteri tak solat, anak tak solat, siapa tak solat, inilah doa yang terbaik. Doa Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anak-anaknya, kan, anak isteri. Surah Ibrahim ayat 40. Surah Ibrahim ayat 40. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salata wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Maksudnya, Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikanlah ku ya Allah, muqimas salah, tetap teguh mendirikan salat, wa min zurriyyati, dan juga zuriat keturunanku ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, terimalah doa kami, terimalah permintaan kami. Cari ya surah Ibrahim ayat yang ke-40. Boleh. Itu doa tu untuk diri sendiri. Dan terus niat untuk siapa? Untuk suami, untuk anak-anak. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah diriku tetap teguh mendirikan solat. Kalau pasal solat, memang inilah doanya. Doa yang paling mustajab. Yang dirakam di dalam Al-Quran. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya walaupun Nabi Ibrahim tinggalkan anak-anaknya jauh dan sebagainya, anaknya tetap teguh mendirikan solat. Tapi doa itu perasan atau tidak dimulakan dengan diri sendiri dulu. Rabbi ja'alni muqimas salat. Ya Allah, jadikanlah diriku tetap teguh mendirikan solat. Wa min zuriyati, dan zuriat keturunanku. InsyaAllah kalau seseorang tu jaga solat, muslimin muslimat, maka insya-Allah bab-bab lain akan menuruti, bab ibadat, bab aurat dan sebagainya. Saya ada seorang sahabat dulu, masa saya masuk kerja Jabatan Agama, ada seorang ustazah. Masya-Allah, ada seorang ustazah. Ustazah ni banyak ceramah juga. Ceramah sana, ceramah sini, mengajar kitab, mengajar kuliah. Ustazah ni saya sangat hormat. Maksudnya umur dia dah 50 lebih lah sekarang, ataupun dah 60 lebih. Satu hari saya pergi ke rumah dia. Ni kisah benar ni. Saya pergi rumah dia. Lepas tu subhanallah, dia ustazah yang mengajar, yang memang kiranya pergi kuliah-kuliah, pergi berceramah. Lepas tu baca kitab di surau-surau. Lepas tu bila saya pergi rumah, adalah seorang anak perempuannya. Subhanallah, ini kisah benar ni. Ada seorang anak perempuannya dah besar,
umur 16 ke 17 macam tu, ke dah universiti? Tak, belum universiti, SPM macam tu kan, umur 15, 16, 17. Free hair, Masya Allah. Saya ingat free hair dalam rumah je sebab suami saya datang sama, tak pakai tudung, free hair betul-betul. Okey, saya okey lagi. Lepas tu saya tengok dia keluar daripada rumah dalam keadaan free hair dengan pakai seluar ketat dengan baju yang baju t-shirt, lepas tu seluar, terpanggil seluar legging, lepas tu free hair. Selamba je keluar rumah pergi kedai depan. Lepas tu si ustazah ni kata, dia pegang tangan saya, dia kata, "Ustazah, doakan dia ustazah." Dalam keadaan menitik air mata, nangis dia. "Saya malu ustazah," dia cakap kat saya. "Apa orang tak kata pada saya? Saya pergi ceramah, saya pergi mengajar ustazah, pun kerja jabatan agama. Tapi anak saya, anak perempuan saya macam ni. Malu sangat ustazah, saya malu sangat. Doakan dia ustazah, doakan." Bila dia minta doa, saya teruslah doa. Kan, doa terus. Kita kalau orang minta doa, terus doa. Jangan kata insya-Allah, nanti saya doakan insya-Allah, nanti kita doakan. Kalau saya takut saya lupa. Terus doa je. Subhanallah. Macam kita kata nelang sungguh tau. Lepas tu dia kata dah habis dah nasihat apa, dia tak nak ustazah. Saya malu, saya dah lah ustazah pergi ceramah sana sini, orang jiran ni mengata, orang nampak ustazah anak saya free hair. Allah Akbar, saya pula pakai tudung labuh pergi ceramah apa semua, malu ustazah, malu. Lepas tu kan, tapi dia seorang ustazah, seorang ibu yang sangat baik. Pujuk, nasihat, doa, paling kuat doa. Allahu Akbar. Satu hari setelah beberapa bulan ke berapa tahun ya, bila saya jumpa anak ni, bukan sekadar tutup aurat, pakai tudung labuh, siap pakai niqab lagi. Dia dengan menangis-nangis, dia kata, "Ustazah, tahu tak anak ni berubah bila masuk universiti dan dia dapat kawan yang baik. Saya ingat orang kata kalau masuk universiti lagi teruk. Ya Allah, Allah makbulkan doa sekian lama saya dalam nangis dalam tahajud ustazah. Ketika anak ni masuk universiti, saya ingat makin teruk. Tapi Allah takdirkan dia dapat satu bilik dengan seorang anak orang baik. Akhirnya anak saya berubah, pakai tutup aurat. Saya sampai tak kenal. Ini ke?" Dia pun senyum-senyum. "Yelah, saya lah." Masya Allah. Tapi ibu ni tidak pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Doa dan yakin sangat anak dia akan berubah. Subhanallah. Itu yang saya selalu pesan pada isteri-isteri yang, "Ustazah, saya macam dah tak ada harapan suami saya nak berubah. Dah umur 50 lebih ustazah belum solat." Saya kata jangan sebut macam tu. Itulah kalimah yang syaitan suka. Bila kita ini yang cakap tak ada harapan, itulah kemenangan besar bagi syaitan. Sebab ayat itu soalannya kita berputus asa dengan rahmat Allah. Wala ta'asu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa walaupun saat akhir kematian. Jangan sekali-kali kita berputus asa. Takut kita mati dan berputus asa dengan Allah. Saat kita dah nazar, kita kata tak ada harapan nak tengok anak berubah. Sudah dah lah, aku dah nak mati, suami belum. Jangan. Takut menang syaitan dan kita pula mati dalam keadaan berputus asa. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Dan saya ada banyak lagi kisah-kisah pengalaman orang bagaimana saat akhir. Dia kata, "Ustazah, saya tak pernah putus asa. Alhamdulillah suami saya berapa hari sebelum meninggal dia solat. Saya bersyukur sangat. Berapa hari dia meninggal walaupun seumur hidup. Jadi macam mana dengan solat-solat dia sebelum tu?" Saya kata insya-Allah, sekiranya betul-betul dia taubatan nasuha. Saya tengok dia macam tu lah ustazah. Menangis dalam 2-3 hari sebelum meninggal, menangis. Kemudian solat sekian-sekian, tak berhenti bertaubat dengan Allah. Dia cuba qada dan sebagainya dalam keadaan dia sakit tu. Subhanallah, saya doakan mudah-mudahan insya-Allah. Saya kata, "Puan, mudah-mudahan Allah ampunkan dan Allah temukan kembali puan dengan suami di syurga." Dan insya-Allah puan telah mengumpul pahala doa selama puan nikah dengan dia, pahala sabar kerana melihat suami tak solat dan sepanjang kahwin. Insya-Allah puan boleh menarik ramai ahli keluarga untuk sama-sama masuk syurga sebab puan ada kekuatan sabar, redha dan tidak pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita sebenarnya ada yang baru masuk, lebih kurang ada dalam 6,000 yang hadir ni. Masya Allah, 6,000 yang hadir ni muslimin muslimat.
Kita sedang bicarakan tentang tajuk bersegera melakukan kebaikan. Dan kita baru baca hadis Nabi pagi ni nak Nabi dah masa ni. Satu kisah, sebab ada baru masuk, saya nak baca semula ni. Nak tutup dengan baca semula. Satu hari seorang sahabat Nabi ni solat di belakang Nabi, solat asar. Saya pernah melakukan solat asar di belakang Nabi. Lepas Nabi jadi imam lah ni. Lepas Nabi bagi salam, Nabi terus tergesa-gesa bangun dan pergi menuju ke salah sebuah rumah isteri Nabi. Tu ceritanya. Lepas tu sahabat-sahabat semua tercengang. Nampak Nabi macam, yelah Nabi jadi imam, jadi Nabi ni macam melangkau-langkau lah. Langkau-langkau ni nak menuju ke salah sebuah rumah isteri. Semua sahabat duduk tengok je belaka. Lepas tu bila Nabi keluar pada rumah, semua sahabat dalam keadaan kepelekan melihat Nabi tergesa-gesa. Kan? Lepas tu Nabi pun menjelaskan, sebenarnya subhanallah, aku teringat ada sekeping emas yang diberikan kepadaku yang belum aku sedekah. Dan aku tidak mahu ia mengganggu fikiranku. Okey, daripada hadis ini kita belajar beberapa perkara. Bila kita terlintas nak buat apa-apa kebaikan, terlintas nak selesaikan apa-apa urusan, lagi yang melibatkan akhirat, yang melibatkan kewajipan terhadap agama, maka jangan tangguhkan, kena bersegera. Dan sebenarnya muslimin-muslimat, banyak perkara yang tak boleh selesai dalam urusan akhirat ataupun urusan dunia sebab kita tangguh. Bukan sebab tak ada masa, bukan sebab terlalu sibuk, bukan sebab kita terlalu penat, tapi kita banyak tangguh. Biasanya penat kelang kabut datang setelah kita dah menangguhkan kerja. Tapi kalau kita terus buat, tak tangguh, inilah kelebihan orang yang tak suka menangguh. Dia banyak urusan boleh diselesaikan dalam satu hari. Kelebihan orang yang tidak bertangguh, hatinya tenang. Sebab orang yang suka bertangguh, nak tidur malam baru ingat, ya Allah, itu belum buat, esoklah, itu belum settle lagi. Dia akan tak tenang. Esok kelang kabut, lepas tu tangguh lagi. Sebab itu biasanya sikap orang-orang yang berjaya dalam hidup di dunia dan di akhirat adalah orang yang tidak bertangguh. Berjaya, bisnes ke, didik anak pun berjaya. Bila dia dapat tip, dia tak tangguh, dia terus buat. Bila dia dapat amalan, dia tak tangguh, dia terus baca. Bila dia berniat nak baca Quran, dia terus ambil Quran, dia baca. Tak tangguh. Nanti Zuhur lah, ambil wuduk, baca. Nanti inilah, nantilah. Subhanallah muslimin-muslimat. Sebab itu orang yang tak menangguhkan tu kerja adalah orang yang sangat produktif. Banyak, dalam satu hari dia banyak boleh buat. Kalau orang kata Ustazah nampak sibuk tapi banyak benda boleh buat gini-gini. Saya pun jenis yang macam, kadang ada waktu saya menangguh juga, ada waktu saya tak tangguh. Apa yang saya nak cakap, apa yang saya nak buat, apa yang saya terfikir, saya terus tulis. Kalau dalam grup kerja tu, saya terus tulis dalam grup. Sebab saya rasa, okey, tangguh esok lah. Bukan apa, saya memang pesan pada staff. Kalau saya tulis pukul 12 malam, pukul 1 pagi, pukul 2 pagi dalam grup kerja, kamu tak balas pun tak apa. Kamu tak respon pun tak apa. Saya tulis tu sebab saya tak nak tangguh. Saya takut esok saya lupa. Esok saya tak tertulis sebab mungkin besok lebih sibuk. Jadi kadang saya bangun awal pagi tu, saya dah tulis dah tu yang saya teringat. Tunggu tulis. Saya kata kamu tak respon pun tak apa kalau benda tu tak urgent. Waktu kerja besok kamu respon. Tapi kalau benda tu urgent, kan, awal pagi dan sebagainya, kamu tolonglah balas. Macam tu. Jadi muslimin muslimat mati Allah sekalian, sama juga. Bila plan, okey, plan ni kan, nak uruskan apa-apalah urusan rumah. Bila dah cakap tu, terus buat. Kalau kita kata petang nantilah, tak apalah esok lah, nanti tunggu teduh lah, nanti tunggu inilah. Bila tunggu banyak tangguh, itu yang bila berkumpul kita jadi kelang kabut, banyak urusan kita buat cacah merbak. Bila dah tangguh, bila buat urusan dia jadi tidak sempurna. Subhanallah. Jadi sikap Nabi Muhammad SAW, bila terlintas saja nak sedekah, Nabi bersegera. Bila terlintas dia ada lagi urusan yang tak selesai, Nabi bersegera. Nabi tunjukkan contoh begitu kepada kita, mudah-mudahan kita boleh ikut. InsyaAllah muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Patutlah kadang pegawai saya WhatsApp. Minta maaf lah muslimin muslimat. Sebab bila jadi pegawai, jadi bos kan, Masya Allah, ada tanggungjawab begitu banyak. Dan biasanya sikap-sikap bos-bos, pegawai, pengarah, orang-orang atas, saya tak tahulah, majikan lah, bos-bos, tak sama kita dengan orang bawah. Contoh ya, kita kalau jadi pekerja, kita buat kerja kita je kan, kita tak fikir dah, balik rumah kita fokus dengan rumah dan sebagainya. Tapi bila jadi bos ni tak berhenti. Nampak tak bekerja, tapi fikiran tak berhenti. Nak tidur tu boleh fikir lagi.
Kan pukul 12 malam, pukul 1 malam, ambil phone terus tulis, pam. Okey, ambil phone, pam ni. Jadi nak tangguh, oh saya tak tangguh. Apa yang saya fikir, apa yang saya rasa ni nak kena buat apa besok, terus cakap sebab saya bimbang terlupa. Banyak sangat bahana tangguh. Terlupa, kerja tak sempurna, dan yang kita bimbang kita mati dalam keadaan kewajipan kita tak buat. Tangguh minta maaf, tangguh beri maaf, tangguh nak hubungkan silaturahim, tangguh nak bagi hadiah, tangguh nak banyak benda lah muslimin-muslimat. Yang kita tak tangguhnya bab makan je, tak tangguhnya bab hiburan je, tak tangguh bab dunia. Itu banyak kita tak tangguh. Bab ngumpat na'udzubillah ya. Masya Allah. Maksudnya kita tengok ada beberapa perkara hal-hal dunia kita tak tangguh, tapi hal akhirat selalu tangguh. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih muslimin muslimat. InsyaAllah berjumpa lagi dalam bab fasabiqul khairat, bersegera melakukan kebaikan. Kita dah belajar daripada kisah Nabi, bagaimana Nabi bila terlintas lepas solat terus bangkit, terus selesaikan apa yang terfikir, apa yang terlintas. Kerana Nabi kata, saya ingat pada potongan emas yang ada di tempatku, maka saya tidak senang kalau benda itu mengganggu fikiranku. Oleh kerana itu saya menyuruh supaya benda tadi dibagi-bagikan. Nabi pergi kat rumah salah seorang isteri. Nabi terus bagi tahu isteri itu, bagikan, sedekahkan, jangan simpan harta tu. Nabi kata, aku tidak mau. Ya, orang yang suka tangguh, fikiran dia selalu terganggu. Masya Allah. Ya, sebab ada urusan yang tak settle, unfinished business. Ya. Ada yang tanya tergesa-gesa bangun. Ya, ada yang tanya, Ustazah macam mana saya tangguh? Saya maafkan orang tu tapi tak bagi tahu. Tak apa. Ada orang yang kita tak mampu nak bagi tahu. Kan nak mesej dia, saya dah maafkan awak. Tak mampu, tak sesuai ke. Kan macam tak apalah, biarlah kita dengan Allah. Tapi kena ikhlas sungguh-sungguh lah. Ya Allah, ya Allah, aku maafkan dia ya Allah. Nak sebut nama pun boleh, tak sebut pun nama pun boleh. Aku maafkan dia. Aku redha ya Allah. Dan aku tidak akan menuntut apa-apa daripada dia di akhirat kelak. Betul-betul. Bukannya ya Allah aku maafkan. Aku serahkan padamu lah ya Allah untuk balas di akhirat. Itu betul ke maafkan? Itu macam simpan dendam untuk dibalas di akhirat. Ya Allah. Mulut cakap ya Allah aku maafkan dia ya Allah. Bangun pagi besok, tiba-tiba nama dia naik kat WhatsApp. Dah dalam grup kan. Tiba-tiba, geram betul pagi-pagi dah nampak nama dia. Macam tu kan. Kata dah maafkan malam tadi. Allah uji terus pagi besok. Terus serabut mata, serabut hati. Jadi muslimin muslimat sebenarnya maafkan ke tidak? Subhanallah, kena belajar. Kalau betul nak maafkan sungguh-sungguh. Sebab memaafkan ni bukan untuk dia, tapi untuk kita. Memaafkan tidak boleh ubah masa lalu, tetapi boleh ubah masa depan kita. Masa depan di dunia lebih tenang, masa depan di akhirat selamat. Sebab Allah akan merahmati orang yang memberikan maaf. Orang pemaaf ini subhanallah kelebihannya sangat besar. Akan diampunkan Allah, akan dimaafkan oleh Allah. Sebab dosa kita pun kalau nak hitung dengan Allah lagi banyak berbanding dosa orang kepada kita. Jadi jangan tangguh memberi maaf dan meminta maaf. Jangan tangguh untuk memberi bahagia, memberikan kebahagiaan kepada orang. Jangan tangguh untuk kita dapat bahagia. Jangan tangguh untuk kita menghargai orang yang kita sayang. Dan jangan tangguh untuk kita menghargai diri sendiri. Jangan tangguh untuk kita menunaikan keinginan-keinginan orang yang kita sayang. Jangan tangguh menunaikan keinginan-keinginan diri kita sendiri. Macam tu. Jangan fikir orang je, fikir diri sendiri juga. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan. Oh, tangguh pula kan. Maksudnya bukan tangguh, kita tutup. Kita tutup dulu majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ada yang tulis kata, "Ala dah habis ke?" Kuliah kita start pukul 7 adik-adik. Oh adikku sayang. Pukul 7 kita start. Sahabat-sahabatku sayang, adik-adikku sayang. Okey, ada yang kata jangan ungkit. Apa yang jangan-jangan ungkit tu? Ya banyak kali saya nampak tadi tu jangan-jangan ungkit. Okey, subhanallah. Jadi esok kita jumpa lagi jam 7. Jam 7 sampai pukul 8 sepatutnya, tapi sekarang dah 8.20 dah.
Alhamdulillah, ya, jumpa besok. InsyaAllah ada rezeki jumpa malam ni. InsyaAllah cuba malam ni ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi